Sejak tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah kesihatan mental. Hai, saya Dora Rachel dan saya akan membawa anda menyelami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu gangguan personaliti dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Personaliti sangat penting dalam mendefinisikan diri kita sebagai individu. Ia melibatkan gabungan unik sifat-sifat kepribadian seperti pemikiran, tingkah laku serta emosi dan bagaimana kita mengekspresi sifat-sifat ini ke dalam dunia di sekeliling kita. Walau bagaimanapun, sekiranya corak pemikiran, tingkah laku dan emosi seseorang itu terlalu tegar dan ekstrim sehingga melanggar norma sosio-budaya, maka ia kemungkinan mengisyaratkan gangguan personaliti. Awak pergi mana? Abang! Terkejut Lia. Abang buat apa dekat rumah ni? Abang tak pergi kerja ke? Awak pergi mana? Lia macam biasalah. Pergi beli barang dapur. Awak jangan nak tipu saya. Saya telefon awak. Kenapa awak tak nak angkat telefon? Abang ada telefon Lia ke? Mak abang. Tadi Lia letak dalam beg. Phone ni tak dengar. Hei, awak jangan nak tipu saya lah. Tante awak dah bergayut dengan jantan lain. Dating dengan jantan lain. Tak mana-mana jantan yang awak pergi dating. Tak nak angkat telefon suami sendiri. Lia, awak ni dah berapa lama curang ni? Mengucap, bang. Sampai hati abang tuduh Lia bukan-bukan. Kalau abang tak percaya Lia, abang boleh cek sendiri Lia punya telefon ni. Awak ingat saya bodoh ke? Bukan saya tak tahu yang awak boleh padam semua mesej awak tu. Apa kena dengan abang ni? Kenapa abang tak makan? Awak makan dulu. Kenapa abang nak Lia makan dulu? Abang nak pastikan yang dia tak racun abang. Kalau abang mati ke, sakit ke, senanglah awak nak keluar dengan jantan lain kan? Bang, kenapa abang fikir bukan-bukan ni bang? Lia rasa ada benda yang tak kena dengan abang ni. Sampai abang boleh tuduh Lia bukan-bukan. Jadi awak nak tuduh abang ni gila lah. Macam tu. Sikit-sikit nangis. Sikit-sikit nangis. Ada ke isteri nak tuduh suami dia gila? Aku gila. Ni siapa pula baca penyata bank aku ni? Dia. Awak bagi tahu abang, kenapa awak tengok penyata bank abang? Awak nak curi duit abang ke? Nak lari dengan jantan lain? Aku dah tak kenal dah siapa suami aku. Pemikiran dan perwatakan individu dengan gangguan personaliti sangat berbeza dengan orang kebiasaan. Justru itu, mereka mengalami kesukaran untuk berhubung dengan orang lain secara sehat. Malangnya, pada masa yang sama, individu dengan gangguan personaliti juga tidak sedar akan permasalahan yang dialami.
ini adalah mereka ni mempunyai perwatakan ataupun cara pemikiran atau emosi yang jauh terpesong daripada apa yang diterima sebagai normal di dalam masyarakat di sekeliling mereka. Jadi kita hanya boleh memanggil seseorang dan mengatakan seseorang mempunyai gangguan personality selepas mereka berusia 18 tahun ke atas. Dan perwatakan ataupun personality mereka haruslah merupakan sesuatu yang kronik atau berpanjangan dan bukan hanya sesuatu yang timbul pada waktu-waktu krisis di dalam hidup mereka. Kita mempunyai 3 jenis kluster gangguan personality, kluster A, kluster B dan kluster C. Kluster A ni kita juga mengatakan adalah kluster yang eksentrik. Okey. So dalam kluster A ni terdapat 3 jenis gangguan. Satu, paranoid personality disorder, schizoid personality disorder dan juga schizotypal personality disorder. Mereka yang mempunyai gangguan personality paranoid ni, mereka biasanya tidak mempercayai atau selalu mengesyaki bahawa orang lain di sekeliling mereka berniat buruk terhadap mereka. Gangguan personality paranoid berupa kondisi di mana seseorang itu tidak percaya serta curiga terhadap orang lain dan motif mereka, termasuk kecurigaan tidak berasas terhadap kesetiaan pasangan hidup, mempamerkan reaksi kemarahan atau permusuhan terhadap apa yang dianggap sebagai ejekan atau hinaan walaupun ia bermaksud sebaliknya, dan mempercayai orang lain berniat buruk terhadap dirinya. Gangguan yang kedua adalah gangguan skizoid. Skizoid ni menggambarkan orang yang biasanya sama ada mereka langsung tidak ada ataupun sangat kurang hubungan sosial dengan masyarakat di sekeliling mereka. Jadi orang-orang seperti ini biasanya sangat suka menyendiri. Ramai yang tidak berkahwin, susah nak mempunyai hubungan yang intim dengan orang lain, dan juga bila kita melihat riak muka mereka, mereka tidak menunjukkan banyak emosi. Dan yang ketiga, skizotipal ni, cara-cara pemikiran yang pelik dan eksentrik. Contohnya seperti orang-orang yang mempunyai skizotipal ni, mereka sama ada banyak mempercayai benda-benda yang karut ataupun mereka hidup dalam alam fantasi, percaya dengan benda-benda seperti telepati. Cara mereka berfikir, cara mereka bercakap akan nampak pelik. Malahan cara berpakaian mereka pun akan nampak sangat pelik. Terdapat pelbagai karakteristik berbeza dalam gangguan personality. Sebahagian orang kelihatan eksentrik, berkelakuan aneh, sebahagian lain terlalu dramatik serta beremosi, dan ada pula yang terasing daripada orang lain. Kesemua karakteristik berlainan ini dibahagikan kepada 3 kluster. Seperti yang telah dipaparkan, kluster A mewakili jenis-jenis gangguan personality eksentrik. Bagaimana pula dengan kluster B? Apakah ciri-ciri dramatik mereka? Betul, aku tak tipu. Semalam masuk je bilik mesyuarat, semua orang pandang aku. Lagi-lagi pengarah, mata dia melekat dekat aku, tak berkelip. Aku pula semalam tak berapa nak sihat lah. Sakit kepala. Lepas tu, masa aku tengah buat pembentangan, semua orang setuju dengan cadangan aku. Sampai dia orang tepuk tangan. Kau tahu je lah hasil kerja tangan aku ni macam mana. Kejap lagi kita singgah farmasi Aku nak beli ubat lah. Aku lapar lah. Jom kita makan steamboat. Lisa. Mal! Lama tak jumpa. Itulah. Aku cuba telefon kau berbulan-bulan. Memanjang tak dapat. Aku dah tukar nombor baru. Aku tak bagi kat kau Itulah. Dah lupa kat aku dah tu. Lah. Sekejap Ini nombor baru aku. Okey. Nanti kita borak panjang Okey. Siapa tu? Oh, tu kawan lama aku. Dah lama dah minat kat aku. Tapi aku je tak layan. Tapi sekarang ni aku tengok dia kan, makin kacak lah pula. Kau ni biar betul. Kau tahu kan dia datang tadi sebab dia nampak aku sebelah kau. Tadi masa korang borak, mata dia tak habis-habis pandang aku atas bawah. Kalau kau tak percaya, kau tunggu nanti. Masa dia telefon kau, mesti dia tanya pasal aku. Dah lah. Jom makan.
gosok baju aku ni sekali. Aku nak mandi kejap. Tak boleh. Aku dah lambat. Tak sempat. Lepas tu hantar aku pergi kerja. Aku malas lah nak buat kereta hari ni. Tak dengar kau cakap tadi. Aku dah lambat. Kerja kau dengan kerja aku, mana lagi penting? Kau tu kerani je. Lambat sikit tak. Dah lah. Aku malas dengan kau ni. Semua benda pasal kau. Sikit pun tak fikir pasal orang. Individu dengan gangguan personality kluster B secara umumnya berperwatakan terlalu dramatik dan beremosi atau bertingkah laku impulsif. Terdapat 4 jenis gangguan mental dalam kluster B, iaitu pertama, gangguan personality narsisistik. Kedua, gangguan personality sempadan. Ketiga, gangguan personality antisosial. Dan keempat, gangguan personality histrionik. Narsisistik ini adalah, kalau kita sebutkan dengan bahasa kita macam nak belagak lah. Kononnya semua dia bagus, tapi ini adalah sebahagian dari personality dia. Dia nak kelihatan lebih baik daripada orang lain, dan dia juga merasakan tak ada orang lain yang boleh faham kecuali orang yang hebat macam dia. Okay, jadi ini akan menyebabkan banyak isu antara perhubungan ataupun dalam keluarga. Kalau kita tengok ibu bapa yang narsisistik akan membuatkan anak-anak mereka rasa tak selesa ataupun tertekan. Jadi ini adalah kluster B lah, kita sebut kluster yang dramatik ataupun kluster yang berlebih-lebihan. Gangguan personality narsisistik berupa kondisi di mana seseorang itu cenderung untuk memuja atau mengagumi diri sendiri secara keterlaluan. Mereka juga percaya bahawa diri mereka lebih istimewa dan penting berbanding orang lain. Berfantasi mengenai kuasa, kejayaan dan daya tarikan, dan seringkali mengambil kesempatan terhadap orang lain. Antisocial personality disorder, ada borderline personality disorder, histrionic personality disorder. Jadi semua dalam kluster tu. Antisocial personality disorder ni kita lihat daripada segi seseorang yang akan melanggar peraturan atau melanggar undang-undang. Jadi kita boleh lihat kebanyakan orang yang dipenjarakan ataupun dibicarakan kebanyakannya mempunyai personality cluster B ya. Borderline personality disorder ni adalah jenis gangguan personality yang paling kerap kita jumpa di setting-setting seperti hospital dan pesakit dua agami. So borderline personality disorder ni menggambarkan mereka yang mempunyai ketidakstabilan emosi ataupun ketidakstabilan image diri mereka, dan mereka akan mempunyai banyak masalah seperti kawalan-kawalan impuls. Personality histrionik adalah personality di mana kita boleh lihat dia ni seorang yang dramatik. Mungkin secara tingkah lakunya kita nampak macam dia selalu berpakaian yang berlebihan lah, mungkin menjolok mata ataupun yang berwarna terang, tapi bila kita lihat daripada konteks sosial, maksudnya tak sesuai dengan konteks sosialnya. Kalau kita lihat, mereka biasanya kalau berada di mana-mana majlis ataupun mana-mana kumpulan kan, mereka perlu menjadi tumpuan perhatian ramai. Mereka mesti menjadi apa yang kita katakan center of attention. Selain kluster A dan B, kita juga perlu mengetahui tentang karakteristik dan jenis-jenis gangguan mental kluster C. Kluster C mewakili ciri-ciri personality berpemikiran bimbang dan cemas. Ia merangkumi gangguan personality penghindaran, gangguan personality kebergantungan dan gangguan personality obsesif-kompulsif. Individu yang mengalami gangguan personality penghindaran, kebiasaannya terlalu sensitif terhadap kritikan atau penolakan, mengelak daripada aktiviti kerja yang memerlukan hubungan interpersonal, dan berperasaan malu yang tinggi dalam situasi sosial dan hubungan peribadi. Di antara tanda-tanda gangguan personality kebergantungan termasuk bergantung keterlaluan pada orang lain dan merasakan diri mereka perlu dijaga.
kesukaran untuk tidak bersetuju dengan orang lain kerana takut dirinya disisihkan, dan toleransi terhadap perlakuan buruk atau kasar walaupun terdapat pilihan lain. Yang ketiga iaitu personality obsessive compulsive, dan ada kaitan juga kalau pernah dengar gangguan obsesif kompulsif, cuma yang bezanya adalah ini adalah sebahagian dari personality dia. Jadi sesiapa yang mempunyai gangguan obsesif kompulsif, dia tahu yang ada sesuatu yang tak kena. Tapi kalau dari segi personality pula, ini adalah sebahagian daripada diri dia dan dia tak rasa macam itu adalah satu gangguan ataupun satu isu. Punca terjadinya gangguan personaliti dalam diri seseorang masih belum difahami secara pasti. Akan tetapi, kita semua tahu bahawa personaliti seseorang secara umumnya terbentuk ketika masih kecil yang melibatkan kombinasi bagaimana seseorang itu dilahirkan dan bagaimana suasana persekitaran seseorang itu dibesarkan. Individu dengan gangguan personaliti sepadan misalnya boleh mempunyai sejarah trauma atau penderaan ketika zaman kanak-kanak. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan gangguan personaliti? Boleh dibahagikan kepada sama ada faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Kita sebenarnya tidak mempunyai bukti yang kukuh mengatakan faktor genetik ni memang akan mempengaruhi. Tapi daripada kajian yang dijalankan, apa yang kita lihat adalah sekiranya mereka mempunyai ahli keluarga yang mempunyai penyakit ataupun gangguan personaliti ini, kecenderungan anak-anak ataupun saudara mereka mendapat gangguan personaliti itu lebih tinggi. Kadang-kadang kalau kita melihat pesakit skizofrenia, bila kita melihat balik sejarah mereka sebelum mereka mendapat penyakit itu, kita akan dapati ada setengah daripada mereka sebenarnya sebelum dapat skizofrenia itu, mereka mempunyai sama ada schizoid personality disorder ataupun sesiapa dalam ahli keluarga mereka mempunyai schizoid personality disorder. Tapi yang lebih penting yang saya ingin tekankan di sini adalah faktor persekitaran. Pengalaman-pengalaman ataupun trauma yang mereka mengalami ketika zaman kanak-kanak atau remaja. Yang paling biasa kita jumpa adalah mereka yang membesar dalam keluarga di mana dinamik keluarga tu tidak stabil ataupun mereka sendiri didera sama ada dari segi fizikal, emosi ataupun dari segi seksual, dan ini menjadikan mereka lebih cenderung bila dewasa nanti untuk mendapat gangguan personaliti. Kajian mendapati kadar gangguan personaliti lebih tinggi di negara-negara berpendapatan tinggi berbanding negara berpendapatan rendah dan sederhana. Pada saat ini, gangguan personaliti telah diiktiraf sebagai salah satu penyakit mental yang perlu diberi keutamaan. Gangguan personaliti boleh menjejaskan kualiti kehidupan, baik sama ada dari segi pembelajaran, kerjaya maupun perhubungan. Diagnosis awal dan seterusnya rawatan merupakan langkah penting bagi menangani permasalahan ini. Bagaimana doktor mendiagnosis seseorang dengan gangguan personaliti? Gangguan personaliti ni sebenarnya kita tidak mempunyai ujian darah ke atau imbasan otak ke yang akan membantu kita untuk memberi diagnosis. Biasanya apa yang kita perlukan hanyalah sejarah mereka dari zaman kecil sehingga pada ketika mereka datang kepada kita. Sejarah juga perlu diambil daripada ahli keluarga, rakan-rakan dan sekiranya perlu dari tempat kerja. Sejarah pesakit itu sendiri sudah cukup, kecuali sekiranya ketika kita mengambil sejarah pesakit, kita dapati bahawa mereka mengalami perubahan personaliti selepas katakan kemalangan ataupun pendarahan otak. Pada ketika itu, imbasan otak mungkin dapat membantu kerana bermakna personaliti mereka berubah selepas sesuatu kemalangan dan berlaku perubahan pada struktur otak mereka. Individu dengan gangguan personaliti mungkin tidak akan mencari bantuan rawatan secara sendirian. Ini kerana mereka tidak sedar akan masalah mental yang dialami. Justru itu, mereka seringkali memerlukan bantuan orang di sekeliling mereka. Rawatan bagi gangguan personaliti boleh menjadi berbeza-beza bergantung kepada jenis dan keamatan simptom yang dialami. Kaedah rawatan yang biasa diberikan boleh dibahagikan kepada dua, sama ada rawatan dari segi psikoterapi ataupun rawatan dari segi ubatan. So yang penting di sini adalah rawatan psikoterapi.
sama ada dari segi apa yang kita panggil psychodynamic psychotherapy untuk melihat kembali kepada zaman lampau mereka dan mengenal pasti trauma bagaimana yang menyebabkan perubahan pada tingkah laku ataupun emosi ataupun personality mereka, ataupun yang paling penting adalah apa yang kita panggil CBT, Cognitive Behaviour Therapy. Dia merupakan sejenis rawatan yang berstruktur yang membantu seseorang mengenal pasti corak pemikiran mereka yang tidak matang, yang tidak betul ataupun yang berunsur negatif, dan kita membantu mereka untuk menukar atau mengubah cara mereka berfikir kepada yang lebih positif. Bagaimana pula dengan ubat-ubatan, doktor? Rawatan ubatan biasanya diberikan sekiranya mereka datang dengan komplikasi-komplikasi masalah psikiatri yang lain. Contohnya seperti kemurungan, kebimbangan, keresahan ataupun juga masalah psikosis. Biasanya kita masukkan mereka ke ward sekiranya mereka mempunyai krisis pada ketika itu yang mereka tidak dapat tangani. Apakah nasihat untuk individu yang hidup dengan gangguan personaliti ini agar mereka boleh mengamalkan gaya hidup yang sihat? Banyakkan berhubung dengan orang lain yang dipercayai, mungkin mencari sumber-sumber sosial yang boleh membantu menaikkan tahap keyakinan ataupun membantu mereka meredakan perasaan gelisah. Kesedaran masyarakat mengenai gangguan personaliti saya rasa masih kurang lagi di dalam masyarakat di negara kita terutamanya. Sebab utama saya rasa di sini adalah tanggapan bahawa seseorang yang mengalami gangguan personaliti ini hanya ada masalah tingkah laku sahaja. Dia bukan sejenis penyakit mental yang memerlukan rawatan. Saya berharap dengan program-program sebegini kita dapat membawa kesedaran kepada masyarakat sekeliling apakah itu gangguan personaliti. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Doria Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.